Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fanattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bicara yang lepas dalam hikmah yang lepas masih lagi berbaki, maka pagi ini kita sempurnakan bicara yang lepas. Dan kalau tak silap saya, bicara yang lepas hikmahnya berbunyi matali'ul anwari al-qulubu wal asrar, yang bermaksud cahaya Allah itu dia datang kepada manusia dan bertenggek pada hati dan juga rahsia. Seperti yang saya sering sebut pada sahabat-sahabat semua, setiap orang apabila dia mengungkap bicaranya mengenai tasawuf, maka ungkapan itu lebih sukar berbanding seorang ulama ataupun seorang alim mengungkap sesuatu dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh dan sebagainya. Kerana ilmu-ilmu lain asas kepada ilmu tersebut adalah kaedah dan juga dalil. Adapun dalam ilmu tasawuf, mereka juga menggunakan kaedah-kaedah tertentu, mereka juga menggunakan dalil. Cuma mereka menerima pakai juga ialah rasa, iaitu pengalaman seseorang itu melalui proses tersebut. Jadi apabila seseorang sufi mengungkap apa yang mereka ungkapkan, dan setiap orang apabila dia mengungkap rasa itu, dia berbicara dari pihak diri dia, maka pastinya lah kadang-kadang istilah itu bermaksud pada perkara yang sama, tetapi cara sebut ataupun perkataan yang dipilihnya itu kadang-kadang memeningkan kita. Misalnya tuan-tuan, kalau kita sebut perkataan cahaya, nur, maka perkataan nur itu kalau tuan-tuan dan puan-puan balik kepada buku yang kita belajar ini, kita dapati berkali-kali Tuan Syekh sebut pasal nur. Maka apabila suatu perkara itu disebut dengan kerap kali, maka pastinya lah perkara itu adalah penting, dan pemahaman tentang maksud nur yang disebut oleh Tuan Syekh itu lebih penting bagi memahami maksudnya. Begitu juga tuan-tuan dengar orang sufi kerap menyebut rahsia. Hampir tuan-tuan jumpalah mana-mana orang tasawuf, mereka kerap sangat menyebut sirrun ataupun rahsia. Kadang-kadang mereka menambah rahsia itu dengan suatu yang lebih rahsia lagi, disebut sirrul asrar, rahsia kepada rahsia. Jadi tuan-tuan, bila istilah itu makin kompleks, maka bertembunglah beberapa perkara. Antaranya ialah murid yang takut nak tanya kerana nanti nampak dia bodoh, jadi dia pun buat-buat faham. Ya. Kan dia tak faham pun. Ataupun orang yang menyebut itu, ketika mana dia menyebut, dia mempunyai dimensi yang tersendiri apabila dia mengulas suatu perkara. Jadi itu yang menjadikan perbincangan tentang tasawuf itu menjadi tak
ta'qid, iaitu kompleks, sukar nak faham. Jadi sebab itu kita tak perlu malu apabila kita dengar seorang guru tasawuf menyebut satu-satu perkataan, kita tanya dia maksud daripada perkataan itu, Syekh maksudkan apa? Takut kita faham lain, dia sebut maksud benda lain. Misalnya tuan-tuan, perbuatan itu tak bolehlah kita nak kata apalah orang sufi ni bercakap macam tu. Tak bolehkah bercakap dalam satu standard? Saya rasa orang sufi juga tidak boleh dipersalahkan dalam trend ataupun cara dia bercakap tadi, kerana Al-Quran Al-Karim sendiri pun sering menyebut satu perkataan tapi maksudnya ada 2-3 maksud. Misalnya kita lihat perkataan qalbun yang kita sebut sebelum ini, yang mana qalbun itu kita terjemah ke dalam bahasa kita ialah hati. Mari saya petik pada tuan-tuan dua ayat Quran, yang mana dua ayat Quran itu memperlihatkan bahawa Allah menyebut qalbun, Allah maksudkan dua maksud yang berbeza pada dua ayat. Misalnya Allah sebut dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami campak ramai manusia dan jin ke dalam neraka kerana mereka itu ada hati tapi tidak berfikir. Jadi pastinya lah perkataan qalbun di situ dia maksudkannya ialah akal, tapi dia guna qalbun. Jadi Allah sebut begitu, dia sebut satu perkataan, dia maksudkan yang lain. Kemudian kita jumpa dalam ayat yang lain di mana Allah sebut qalbun, dia maksudkan hati yang kita faham tu. Misalnya Allah sebut thumma qasat qulubukum mim ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Maka keraslah hati mereka itu seperti batu. Jadi hati pada ayat kedua itu merujuk kepada suatu tempat di mana perasaan manusia bergelora di situ. Jadi bermaksud perkataan qalbun dalam Quran ada kala dimaksudkannya akal dan ada kala dimaksudkannya hati itu sendiri. Jadi oleh kerana itu perlulah kita faham dalam siyak ataupun konteks orang yang berbicara tadi, apabila dia sebut qalbun, dia maksud apa. Jadi sebab itu kata-katanya tadi perlu diperhatikan. Jadi oleh kerana itulah ada baiknya tuan-tuan cuba ingatlah lebih kurang dalam istilah tasawuf, bila disebut hati ada dua makna. Bila disebut rahsia maknanya apa, bila dia sebut begitu maknanya apa. Sikit sebanyak tuan-tuan pengetahuan kita tentang perkara tadi akan membantu kita memahami ungkapan-ungkapan yang disebut tadi. Dan kegagalan kita memahami perkara tersebut menyebabkan guru ke lain, kita ke lain. Seperti mana Allah menyindir orang-orang yang bersyair, di mana Allah kata wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Di mana Allah mengatakan ahli-ahli syair itu, mereka itu bagaikan orang yang tidak sedar, mereka seolah-olah berada di satu tempat yang lain berbicara tentang perkara yang lain. Misalnya apa tidak Eliket sebut ku nantimu di pintu syurga. Nak nanti syurga apa dia? Kafir, betul kan? Tapi maksudnya begitulah lebih kurang. Jadi kita mendengar ahli-ahli syair, orang menyanyi, mereka mengungkap apa yang mereka rasa dan mereka tidak mempunyai garis panduan apabila ungkapan itu disebut. Maka mereka sebutlah sesedap hati mereka. Tapi tasawuf bukanlah suatu dongengan, tasawuf bukanlah suatu suatu luahan rasa yang disebut,
tanpa ada peraturan, ada kaedah dan sebagainya. Maka oleh kerana itu, apabila Tuan Syekh menyebut sesuatu itu, perlu difahami sebutan itu pada maksud yang dimaksudkan. Jadi hikmah kita yang lepas disebut matali'ul anwar al-qulubu wal asrar. Dia kata dia matali' tu maksudnya tempat. Tala'a matali' iaitu tempat cahaya itu singgah dalam diri seorang manusia, ialah pada al-qulub, iaitu hati, dan yang kedua ialah al-asrar. Rasanya pasal hati itu sudah kita sebut panjang dalam kuliah yang lepas. Tinggal lagi kita sebut sikit saja mengenai al-anwar dengan asir. Apabila disebut rahsia, ya tuan-tuan, biasanya rahsia merujuk kepada perkara yang tersembunyi dan tidak ramai orang tahu. Sebenarnya perkara itu tidaklah mustahil, perkara itu tidaklah sukar, tetapi oleh kerana ianya tersembunyi dan tidak ramai orang tahu, maka perkara itu menjadi rahsia. Misalnya kita tengok anak kita yang kecil tu, dia hanya baru pandai belajar campur satu, campur satu, dua. Jadi apabila dia naik darjah 2, cikgunya sudah mengajar dia bahagi. 10 bahagi 5 dapat 2. Kemudian cikgunya bahagi dengan bentuk yang dia teruja, iaitu pegang tangan ataupun pinjam. Anak saya balik 2 hari lepas, dia kata, "Baba tahu tak, matematik ni ada pinjam." Saya kata, "Apa benda pinjam?" Dia pun sebutlah 11 bahagi dengan 5, maafkan saya, 21 bahagi dengan 11. Jadi 1 begitu, yang 2 ni besar, kena pinjam. Oh, dia teruja sangat. Dia kata, "Ini rahsia cikgu hanya beritahu kelas kita orang." Kan? Jadi bermaksud, tuan-tuan, bagi budak tu, dia rasa wah, teruja lah. Sedangkan apa yang dia tahu tu kita pun tahu, sebab kita sudah tahu. Jadi apabila disebut rahsia, rahsia itu maksudnya sesuatu yang terselindung dan ianya tidak ramai orang tahu. Okey, apabila disebut rahsia itu maksudnya sesuatu yang terselindung dan tidak ramai orang tahu, adakah Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang suka berahsia? Jawabnya tidak. Allah SWT memberi semua ilmunya tadi kepada manusia. Cuma ada manusia yang diberi tetapi dia tak perasan. Dia perkara itu sudah didedahkan kepadanya, tapi dia tak perasan. Jadi apabila dia tidak perasan, maka dia kekal dalam keadaan tidak tahu. Sedangkan orang yang perasan ataupun orang yang alert dengan benda tu dah lama dah tahu. Mungkin itu faktor yang menjadikan apa yang nak disebut itu rahsia. Ataupun ada faktor di mana Allah Subhanahu Wa Taala sudah beri peluang padanya untuk dia tahu, tetapi dia tidak layak untuk mengetahui perkara itu. Bukanlah memberitahu kepadanya adalah suatu yang salah, tetapi dia tadi tidak layak. Misalnya tuan-tuan, kalau kita jadi pegawai rendah, biasanya kita lebih ceria dan dilihat friendly dengan kawan-kawan di sepejabat. Kita bergurau, kita kritik bos kita kritik sana, kritik sini sambil makan kita. Tapi apabila kita dipilih di kalangan kawan-kawan kita naik pangkat, kita jadi pentadbir, kita jadi ketua kepada pegawai rendah, kenapa kita berubah daripada cakap banyak kepada diam? Kita dah mula, maka kawan-kawan yang tengok kita sebelum kita naik pangkat dulu dah kata, "Oh, berubah sejak naik pangkat ni lain," dia kata.
Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan kan pegawai pencing, betul ke tuan-tuan berubah kerana tak? Kerana apabila kita ada satu jawatan ataupun lebih tinggi daripada orang lain, bersamanya kita diberi maklumat yang kita tak boleh beritahu dekat orang bawah tu. Dulu masa kita jadi pegawai bawah, kita kritik orang atas, tak adil lah, bla 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 bla. Sebab kita tak tahu fail kawan-kawan kita hanya tahu masa makan kat kantin je. Tapi bila kita jadi bos, kita pun selok kain pula, kita selok dia punya file dia. Kita tengok putar alam, tipu kelim banyak, bla macam-macam lah. Jadi akhirnya kita pun dia pun kata, sombong ya setakat. Sebenarnya bukan sombong. Ada benda yang kita tak boleh beritahu. Dan benda itu bukan apa pun, sebab dia tidak layak untuk tahu, sebab mulut longkang ke ataupun macam-macam lah, tak boleh pegang rahsia. Maka sebab tu tuan-tuan sering tengok makin tinggi jawatan orang dalam kerajaan, bila dia pencen makin tak ada kawan. Cuba tengok KSU, betul kan? KSU kementerian, bila dia pencen dia ataupun dia tak mari masjid terus. Sebab banyak benda tak boleh nak beritahu. Sebab ada orang tu, ada orang ni. Jadi bermaksud, adakah apa yang dia tahu tu benda apa ke? Tak ada je. Benda meeting pasal salah guna kuasa, pasal tu je, tak ada benda lain pun. Tapi perkara itu tak diberitahu kerana ada orang tak layak untuk tahu. Ada orang layak untuk tahu. Jadi oleh kerana itu, menggambarkan perkara itulah, maka orang sufi sebut dia rahsia. Jadi bila dia sebut rahsia, bermaksud sesuatu itu tidak semua orang tahu ataupun tidak semua orang boleh tahu. Jadi apabila perkara tadi berbentuk tidak semua orang tahu dan tidak semua orang boleh tahu, maka untuk mengetahui rahsia itu, seseorang tadi perlu kepada 3 perkara. Kalau dia nak tahu juga rahsia tadi, maka dia perlu melengkapkan dirinya dengan 3 perkara. Jika dia tidak melengkapkan dirinya dengan 3 perkara, maka rahsia yang diberi padanya tadi akan memudaratkan dia. Jadi kita semua tahu apa guna kita dapat sesuatu yang istimewa tetapi memudaratkan kita. Jadi bagi orang yang waras, lebih baik kita tidak mendapat sesuatu yang kononnya istimewa tetapi memudaratkan kita. Baiklah kita dapat perkara yang biasa-biasa tetapi memanfaatkan kita. Maka sebab itulah kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama kita ni ataupun Islam ni kepada kita, baginda bercakap dalam bahasa yang mudah orang faham. Orang cerdik pun faham, orang kurang sikit cerdik pun faham. Kenapa? Kerana semua yang diberitahu pada kita itu tidak ada status rahsia. Semua orang boleh tahu. Tetapi apabila ingin memahami sesuatu dan mengharap Allah Ta'ala beri padanya lebih daripada sesuatu yang orang ramai dapat, maka terlebih dahulu orang tadi perlu mempersiapkan dirinya. 3 perkara yang dimaksudkan untuk seseorang yang begitu gairah untuk mendapatkan rahsia tadi. Pertama sekali, dia mesti bersedia untuk meniru Allah dalam soal pandai menyembunyikan rahsia. Kalau dia adalah orang yang orang Kelantan, orang kampung saya sebut mulut beruh. Mulut beruh ni maksudnya dia cakap habis, dia cerita semua benda. Jadi lebih baik tak payah tahu rahsia. Sebab bila orang tak ditahu rahsia dan dia tak pandai menyimpan rahsia, maka rahsia itu akan menimbulkan fitnah. Macam kita tengok dululah, sebelum ini nak beli kamera tu mahal. Lepas tu kamera tu saiznya pun besar.
Jadi bila pergi tempat-tempat yang sensitif, kamera tak dibenarkan masuk. Jadi kita dapati keadaan kehidupan kita lebih damai, sebab tak ramai orang tahu benda-benda yang tak patut mereka tahu. Tapi kononnya dengan teknologi, semua orang ada telefon, dan pada telefon ada kamera, pada kamera ada video, dan setiap orang boleh sebar, dan dia menjadi broadcaster, dia boleh menerbitkan TikTok, dia boleh menerbitkan rencana. Maka apa yang kita dapat hari ini, kita dapat apa dengan kemajuan teknologi? Apa yang kita dapat? Resah. Apa yang kita dapat? Prejudis. Apa yang kita dapat? Buruk sangka dengan orang. Apa yang kita dapat? Kita kadang-kadang kita rasakan, tuan-tuan, lebih baik tak ada telefon dari ada telefon. Sebab telefon itu menyebar kita keresahan. Rasanya dulu lebih tenang berbanding sekarang. Cerita palsu tersebar, kita ingatkan logi dah buka, tiba-tiba luas kata itu berita palsu, tak ada air juga, betul kan? Jadi maksudnya cerita tu dulu agak sukar. Dulu nak mengumpat kena cari gu, dah roboh dah dapur kat belakang tu, tak boleh dah lah majlisnya. Sekarang tak apa, ada grup tu lah yang mengaktifkan. Jadi oleh kerana itu, kita perlu menjadi orang yang cukup layak untuk menerima rahsia. Maka sebab itulah kita dapati dalam didikan tasawuf dulu, orang tak diajar untuk berahsia, untuk menerima rahsia. Dalam tasawuf ini kan, tuan-tuan, dia ada satu benda yang sering menjadikan orang tasawuf itu dipandang serong. Antaranya dia panggil syatohat. Syatohat tu maksudnya kita terjemah dalam bahasa Melayu melatah. Syatohat tu maksudnya dia melatah. Bila mana dia melatah? Bila dia sakran, bila dia mabuk. Istilah pun menakutkan. Kita belajar fiqh, tak boleh minum arak walaupun setitik kerana dia memabukkan. Mari duduk dengan orang tasawuf, dia mabuk. Orang tasawuf mabuk. Cuma orang dalam fiqh dia mabuk minum arak. Orang tasawuf dia mabuk cinta Allah. Tapi mabuklah. Jadi mabuk itu menggambarkan bahawa seseorang itu berada dalam satu situasi yang dia tidak dapat mengawal perilaku dirinya dengan sempurna. Jadi apabila dia mabuk cinta dengan Allah tadi, maka akan berlakulah di sana syatahat, iaitu melatah. Jadi bagaimana nak mengelak seseorang yang melatah itu supaya dia tidak menimbulkan fitnah kepada tasawuf tadi? Jadi kita pun buat umpama. Jadi orang tasawuf pun buat umpama. Kata dia, apa yang Allah beri pada kita ni, Nabi ada buat perumpamaan seperti hujan. Masalu ma ba'athani Allah minal khair kamathali ghaithin. Nabi sebut begitu untuk faham apa yang Allah beri pada aku ataupun beri pada kita semua ni, seperti hujan lebat, kata dia. Jadi bila Nabi sebut hujan, bermaksud cahaya yang datang dari Allah itu dia bertalu-talu datang. Jadi bila dia bertalu-talu, maka orang sufi kata supaya kita tidak melatah sedangkan kita belum bersedia untuk mengungkap, maka katanya galilah lubang ataupun tasik itu kena dalam. Gali biar dalam begitu. Jadi kalau tasik ataupun hati kita ni cukup dalam, maka bila hujan tu turun air walaupun banyak, dia mungkin baru suku. Jadi bila dia suku, kita goyang ni, dia tak tumpah lah, sebab tasik itu dalam, jadi air itu tak melimpah. Cuba bayangkan tasik itu cetek, ataupun seperti longkang di Kuala Lumpur dan Selangor, hujan je dalam 4 jam terus berlaku banjir kilat. Jadi banjir kilat itu bukan disebabkan air yang turun tu banyak, dia disebabkan oleh longkang itu cetek ataupun tersumbat. Tapi kalau longkang itu dalam, air itu banyak mana pun dia tenang begitu. Jadi sebab itu orang sufi kata, bila kita
beribadat pada Allah, mengampikan diri pada Allah, memenuhi apa yang diajar kepada kita daripada zikir, puasa, baca Quran, tafakkur, qiyam. Kita buat semua benda tu puan-puan, maka pastinya Allah akan beri pada kita nur. Jadi bila nur tadi diberi kepada kita, datang bertalu-talu, kita pula belum bersedia untuk menerima rahsia yang datang bersama dengan nur tadi, maka akan berlakulah syatohat. Jadi sebab itu orang sufi kata, daripada kita menjadi sebab orang memfitnah agama itu, maka lebih baik diam. Lebih baik diam. Sebab bila kita diam, orang payah nak kata kita ni bodoh ke cerdik. Tapi bila kita bercakap, nampak sangat bodoh, tuan-tuan. Dulu saya tak pandai main golf. Jadi orang-orang kaya ni dia ingat bila dah ada PhD maka pandai lah kot. Jadi dia borak-borak dengan kita pasal main golf, lubang tu lubang ni, kita pun tak reti tuan-tuan. Menebah semok belakang rumah reti lah, tapi main golf nak beli kayu dia pun mahal. Waktu dia kata, betul ke ustaz kan? Ya. So tahu tuan-tuan. Cuma tu imam masjid ni okey lah, sebab 2 kali dah saya tengok ada pertandingan golf, imam pun join sekali. Okey lah, imam dah pandai. Tapi bukan semua imam pandai main golf. Jadi kita pun nak kata nanti nampak bodoh, baliklah baca ensiklopedia golf. Apa makna benda ni, apa gaya, tengok rupa, kata, belajar. Lepas tu upload lah dia punya golf dalam komputer, main dulu sendiri. Lepas tu bila dah sembang-sembang tu kita mencelah. Wah, dia kata kita dia ingat ustaz tak pandai, kenapa kau pandai juga? Oh betul, mencelah. Nampak lah. Jadi sebab itu kalau tak tahu, diam lebih baik daripada bercakap. Kerana makin bercakap, orang pun panggil nampak. Ingatkan cerdik kena kebodoh. Kan tak cakap. Jadi sebab itu bila benda itu kita tak pasti, lebih baik kita diam, biar je dia masuk tadi. Jadi syarat pertama kalau tuan-tuan nak sangat pada rahsia tadi, tuan-tuan kena belajar menjadi seorang yang berahsia. Maksudnya berbicara tentang apa yang Allah beri itu pada orang-orang yang kita rasa dia boleh faham apa yang kita cakap. Tapi pada orang ramai yang mungkin tak faham, maka lebih baik kita diamlah, begitu. Misalnya ada orang tu dia sekat saya lepas satu kelas, dia sekat saya, dia kata, ustaz, cukup-cukuplah tipu kami. Saya kata, apa maksud Tuan Haji tipu Tuan Haji? Dia kata, ustaz, mana ada orang boleh semayang isyak, semayang subuh dengan wuduk isyak? Tak ada, ustaz. Sedangkan ulama dulu biasa je semayang subuh dengan wuduk isyak. Dia kata tak ada, ustaz. Saya ni dah cuba tak dapat. Dia ukur dia kecil mani. Memanglah orang kecil mani, saya tak boleh nak semayang subuh dengan wuduk isyak. Semalaman 3 kali kecing. Memang. Jadi bila awak kencing mani, awak ingat orang lain kecil mani juga ke? Jadi bila dia ukur dia jadi tengok-tengok, tanya tu imam, orangnya pangkat besar, ada gelar. Jadi bila dia besar dan ada gelar, dia ingat dia je cerdik. Jadi orang lain bodoh belaka. Jadi bila kita cakap benda yang tak masuk akal dengan dia, sebenarnya dia ukur dia yang kecil manis tu. Jadi bila awak kecil manis, awak berdiri lama sikit tak boleh, awak kena duduk, awak jangan ingat semua orang macam awak. Dan mungkin dalam masjid ni tak ada orang yang boleh buat macam tu, ada orang lain yang boleh buat. Jadi ulama dulu mereka sehat, mereka, tuan-tuan, ulama dulu sehat, jangan banding dengan ulama sekarang. Saya tuan-tuan takut sangat nak mimpi jumpa Nabi, sebab ada satu hadis Nabi tak suka orang perut buncit. Agak-agak lah kalau saya mimpi jumpa Nabi mesti sekeh kepala saya. Tahu sekeh maksudnya dia ngajar tasawuf perut besar nayun. Sebabnya ulama dulu dia sehat, dia apa, jadi betul lah kalau dia boleh buat. Jangan banding saya tengok sorak sekarang, mana ada besar-besar belaka.
tidak menjadi contoh yang ada sekarang dengan apa yang ada dulu, tapi kisahnya itu benar, mereka buat benda yang benar begitu. Jadi itu perkara yang pertama ya tuan-tuan, iaitu cuba jadi orang yang bersedia untuk menyimpan rahsia. Kalau tuan-tuan ingin mendapat rahsia, kalau kita rasa kita tak boleh menyimpan rahsia, maka tak payahlah berusaha untuk dapat rahsia, kerana dikhawatiri rahsia itu akan memudaratkan kita. Perkara yang kedua tuan-tuan, apabila kita berhasrat untuk mendapat rahsia tadi, kita perlu faham ya, bahawa rahsia itu ada 3 peringkat ataupun ada 3 perkara. Pertama dia panggil al-hayah, iaitu hidup ya. Yang kedua al-idrak, yang ketiga ialah at-ta'atuf. Yang pertama hidup, yang kedua faham, yang ketiga merasai. Hidup, faham dan juga merasai. Dan faham tadi tuan-tuan biasanya dapat diukur ataupun berlaku dalam 4 bentuk. Bila kita faham tentang sesuatu tadi, dia berlaku dalam lingkungan 4 bentuk. Pertama ialah kita dapat mencerakinkan perkara-perkara itu secara detail. Kan kita ada satu benda, kita boleh pecah-pecahkan dia dengan detail. Misalnya kalau tuan-tuan beli buku, tuan-tuan pergi ke kandungan buku tu. Jadi bila tuan-tuan tengok kandungan buku dari awal sampai akhir, tuan-tuan pun tahulah buku tu ada 5 bab. Bab pertama itu salah satu daripada apa yang dikatakan idrak tadi ataupun faham. Yang kedua, apabila kita dah tahu dia punya pecahan itu, maka kita dapat mengaitkan satu dengan satu yang lain. Jadi itu lebih sukar berbanding daripada memecah-mecahkan tadi. Jadi kadang-kadang kita jumpa ada orang dia boleh jelaskan, dia jelas, kita pun jelas. Lepas tu kita kata, apa kaitannya yang itu dengan yang ini? Jadi dia tak boleh nak kait. Jadi bila dia tak kait itu maksudnya fahamnya itu belum menjadi, kerana dia masih dalam lingkungan ataupun level yang pertama, iaitu dia mendapat gambaran sahaja tentang perkara tadi. Jadi yang lebih tingginya ialah mengaitkan. Setelah dia mengaitkan, dia dapat pula membentuk bahawa perkara ini terkait dengan perkara ini disebabkan oleh beberapa perkara yang lain yang mendorong ataupun mengheret dia bersama. Nampak tuan-tuan macam tak boleh ikut je saya. Saya bagi contoh khusyuk dalam solat lah. Kan? Okey, saya bagi contoh khusyuk dalam solat. Antara ulama yang setakat saya tahulah menulis satu buku berkait dengan khusyuk ini dengan panjang lebar, namanya seorang ulama hadis, nama dia Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia menulis buku pasal khusyuk dan saya rasa cukup tertarik dengan penulisannya itu. Ada orang lain tulis buku pasal khusyuk, tapi mereka tulis mengenai cerita orang khusyuk. Disebutlah para sahabat khusyuk, baginda khusyuk, Imam Syafi'i khusyuk, imam tu khusyuk dan sebagainya. Jadi kalau buku itu hanya menceritakan bahawa bentuk-bentuk orang khusyuk, maka itu baru level pertama, iaitu dia boleh jelaskan apa bentuk khusyuk. Jadi dia sebutlah hadis Nabi khusyuk itu anggota orang tadi dia diam dan sebagainya. Jadi fahamlah khusyuk, tapi tak berlaku kah kenapa orang itu boleh khusyuk? Tak fikir. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali ada mengulas begitu cukup baik, di mana beliau mengatakan khusyuk itu
berlaku di mana ada faktor yang mendorong khusyuk dan ada faktor yang menghalang orang itu khusyuk. Jadi bermaksud dia sudah mula mengaitkan satu benda dengan satu benda. Dia pun bawa lah hadis Nabi mengenai faktor yang menghalang orang tak dikhusyuk. Kata Ibnu Rajab, dia bawa hadis Nabi di mana baginda SAW bersabda, jangan seseorang itu solat sedangkan dia menahan kencing atau berak. Jadi kalau dia nak terkencing dan dia nak terberak, dia kena pergi berak. Sebab kalau dia semayang juga, dia tak semayang. Dia duduk saya masa PKP hari tu letih benar, sebab kita kecing mani. Nak semayang kena kecing dulu. Jadi nak pergi masjid kena seal, tak boleh masuk. Allah, minta maaf lah cerita kat tu, tak apalah, ada video bawa tong, tuan-tuan kecing dalam tong, cuma mujurlah kita orang lelaki ada belalai, sipai balik dalam. Dan nak macam mana? Kita ada masalah, tak mari kena ceramah. Nak koyok dia punya say tu, kena marah ke orang masjid, dia kena saman, tak tahu pasal boleh duit lebih murah dari saman yang kena bayar. Jadi kita orang kan ada. Jadi kalau orang kata tak boleh kau ambil air semayang di rumah, saya bukan jemaah sini, saya duduk Sungai Buloh, kena kocok kau kereta tu nak kecing balik, kecing dah nak turun tadi. Jadi bermaksud, sebab Nabi kata kalau kamu semayang dalam keadaan kamu tahan kencing, kamu tak akan dapat khusyuk. Kamu dapatlah semayangnya tadi. Jadi bermaksud tuan-tuan, orang tadi fahamnya jauh lebih tinggi daripada orang yang faham bentuk khusyuk, dan tu sebab dia sudah berjaya mengaitkan satu benda dengan satu benda. Jadi begitu jugalah tuan-tuan, apabila Allah SWT menyatakan sesuatu pada kita yang dipanggil rahsia tadi, maka tuan-tuan akan melihat, oh benda ni dia terkait dengan benda ni, orang lain tak nampak. Jadi bila orang lain tak nampak, maka itu yang dia panggil rahsia. Ada seorang ustaz yang mengajar tasawuf tu, dia syekh tua lah, tok guru pondok, dia mengajar. Dia kata dia pergi ke Mekah. Zaman dulu orang belajar di Mekah itu lama, dan tanda orang itu alim pada pengajian tradisi, dia lama duduk di Mekah dan belajar. Jadi pada saya, ulama-ulama dulu mereka pergi ke Mekah belajar, tapi akhir-akhir tu masa saya pergi ke Mekah, ramai yang tidur. Jadi dia balik, dia claim alim sebab dia tidur lama di Mekah, tuan-tuan. Jadi yang syekh zaman Syekh Daud, syekh apa tu betul mereka belajar. Buktinya bila mereka balik, mereka tulis kitab dan macam-macam, itu tanda mereka belajar lah. Tapi zaman saya pergi tu ramai tidur dan bini awal duk buat anak je Mekah, tuan-tuan. Jadi ustaz tu dia cerita, dia kata dia duduk di Mekah, dia jumpa dengan satu kelompok orang sufi. Jadi bila dia jumpa dengan kelompok orang sufi itu, dia pun kata, orang sufi itu kata sebelum dia berpisah dengan kelompok itu, dia kata orang-orang sufi itu pesan dekat dia, nak beritahu dekat dia 3 rahsia. Nampak kan dia guna istilah rahsia. Jadi bila diguna istilah rahsia, kita yang nak dengar ni, apa ya rahsia? Mesti ada satu benda yang wah, kebabum, begitulah rahsianya. Maka dia kata, kalau kamu ingin mendapat kasyaf, kasyaf ni maksudnya melihat sesuatu, dan melihat sesuatu tadi kita nampak apa yang orang ramai tak nampak. Jadi wah, mestilah begitu kan. Jadi dia kata, rahsia aku ini kamu buat 3 rahsia ini, kamu akan dapat kasyaf, Allah akan beri. Jadi kita pun nak dengar lah apa dia. Dia kata 3. Pertama sekali, kurangkan makan, banyakkan puasa. Semua orang tahu. Perkara itu dah tak jadi rahsia dah dari segi ilmunya. Jadi dari segi maklumat bahawa siapa yang banyak berpuasa, matanya lebih tajam, imannya lebih kuat, itu semua orang tahu dari segi ilmunya. Banyakkan berpuasa, kurangkan makan. Yang kedua, kurangkan bercakap, banyakkan berzikir. Yang ketiga, kurangkan tidur, banyakkan qiyamul lail ataupun tahajud.
Jadi dari segi maklumatnya dia tak ada rahsia pun, semua orang tahu. Perempuan boleh baca kat buku-buku yang agama yang ditulis. Tapi kenapa dia sebut rahsia? Kerana dia nak beritahu kami orang-orang sufi ni buat benda tu, dia praktis. Jadi bila dia praktis benda tu, dia buat, maka Allah Ta'ala pun beri padanya apa yang disebut dengan mukasyafat tadi. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, dengan perkembangan penulisan tadi, kita dapati rahsia dari segi maklumatnya dah tak ada dah, sebab semua tulis. Misalnya dulu tuan-tuan, dulu kita lihat antara perkara yang kita kagum dengan orang-orang soleh, mereka ni bila dia tengok orang, dia tahu orang tu perangai apa. Lalu kita takut nak pergi jumpa Tok Guru. Takut aku jumpa Tok Guru, namanya baca aku, dia tahulah aku ni nakal. Kita takut sangat dululah. Sekarang kita tak takut dah, sebab Tok Guru kan kita lebih kurang. Dulu saya tak maksud siapa-siapa ya, ni cerita dulu-dululah, sebelum abad milenium ni, kita takut sangat kalau ada orang soleh kat situ. Okey, di antara perkara yang menjadikan kita takut dengan orang soleh itu, di mana orang soleh diberi oleh Allah firasat. Kan Allah beri dekat dia firasat. Firasat itu ialah pandangan mata seorang alim, seorang warak, seorang wali tadi. Dia tengok orang tu dan dia tahu orang tu siapa. Ada hadis Nabi kan, ittaku firasatal mu'min, takutlah kamu kepada firasat orang mukmin, kerana dia melihat dengan cahaya Allah. Fa innahu yanzuru binurillah, lagi disebut cahayanya di sana. Jadi kita pun takutlah firasat. Jadi ulama tadi bila dia dah dapat benda tu, dia pun mula tulis apa yang dia dapat tu, dia tulis. Akhirnya sekarang sudah ada ilmu firasat yang dibukukan. Jadi maklumat tentang bagaimana untuk mengenal karakter orang sudah tak jadi rahsia dah dari segi maklumatnya. Imam Ar-Razi menulis buku Al-Firasah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada menulis buku Firasatul Mu'min. Saya boleh baca je dekat tuan-tuan, ada je buku tu. Dan biasanya tulisan Imam Ar-Razi dan juga Ibnul Qayyim dijadikan sebahagian daripada teks ataupun subjek untuk orang nak jadi qadi syar'i, nak jadi tok qadi mahkamah syariah. Diajarlah subjek tu, sebab orang mari mahkamah ni kadang-kadang menipu ramah, betul kan? Jadi tok qadi tengok atas bawah tipu ni, tapi dia tak cakap lah proses tu dibuat, tapi dia tahulah. Jadi bermaksud tuan-tuan, ilmu itu ada dulunya rahsia lah. Lepas tu lama-lama bila dia dah semua tulis tahu, dia tak rahsia. Tapi yang menjadikan dia tetap kekal rahsia ialah keterkaitan ilmu tadi dengan Allah. Jadi bila orang tahu ilmu tersebut dan ilmu itu membawa orang tadi kepada Allah, maka dia kekal rahsia lah. Tapi sekadar maklumatnya, dia sudah tak jadi rahsia, semua orang tahu. Kalau dulu baca ayat ini Allah Ta'ala akan jadi begini, sekarang dah ada tajul muluk, mujarabah Melayu, dah tak rahsia dah tuan-tuan. Nak buat ubat ngasih hamba reti tuan-tuan. Maksudnya adalah belajar masa duduk pondok dulu, mujarabah Melayunya, tajul muluknya, dulu rahsia sangat benda tu, sebab bukan semua orang tahu. Sekarang dah tak jadi. Jadi bila orang sufi sebut rahsia, dia tidak sekadar maklumat itu saja, sebaliknya maklumat itu mestilah membawa seseorang itu rasa rindu, rasa sayang kepada Allah. Jadi Allah SWT dia campakkan pengetahuan-pengetahuan yang dulunya dianggap rahsia tadi pada seseorang, yang menyebabkan orang tadi injizab. Injizab tu maksudnya tertarik untuk duduk dengan Allah, merindui Allah, mengkagumi Allah, mengingati Allah. Jadi itu dah yang baki lagi dari rahsia. Yang lain dulunya banyaklah. Sekarang tuan-tuan tengok kat telefon tuan-tuan ada satu application nama dia Oh My God, OMW. Betul kan? Tuan-tuan duduk kat situ, nama apa tuan-tuan, pergi ke Facebook, dia dah boleh buat ramalan. Kadang-kadang berasa, saya main juga kadang-kadang, dia kata akhir tahun 2020 saya akan jadi billionaire. Tak tahulah billionaire betul ke tidak. Nikah dengan apa panggil,
apa panggil Mak Saleh perempuan negro hok comel menyanyi macam-macam lah dia boleh buat. Mujur tak post dekat Facebook, nanti jemaah kata Haji Jani kata teruk benar ustaz, betul kan? Tapi maksudnya dulu rahsia sangat orang tu, sekarang dah. Kenapa orang boleh buat macam tu? Sebab dia tahulah yang ni berkait dengan yang ni, dia akan jadi begini dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak sebut, tradisi orang dulu-dulu apabila mereka dekat dengan Allah, maka Allah bagi mereka firasat. Yang akhirnya, sebab itulah bila kita nak buat satu benda-benda yang besar, biasanya kita pergi jumpa Tok Guru dululah kan, kita sebut nak minta air tawar. Minta air tawar di sana, air tu memang tawar dah pun, mana minta air sirap dengan Tok Guru, betul kan? Air tawar lah. Tapi air tawar maksud di sana selain daripada minta dia doakan, selain daripada itu tanya pandangan dia, ambo ni nak begini. Dan Tok Guru zaman dulu dia tengok, dia kata boleh, insya-Allah boleh. Sekarang kalau tuan-tuan tanya saya, tak tahu, sebab saya juga tersilap pangkah dalam pilihan raya yang lepas, sama tak tahu juga tuan-tuan. Jadi bermaksud kita dah terpisah dengan benda tu lama. Jadi apabila kita sudah terpisah dan ilmu itu pula sudah terpendam, maka kembalilah rahsia itu menjadi rahsia baliklah. Untuk satu peringkat dahulu dia tak rahsia dah. Lepas tu bila kita dah tinggal semua benda tu, maka kitaran itu akan berlaku, dan sekarang dia dah jadi rahsia. Maka sebab itu bila kita duduk dengan orang-orang alim, syekh ke habib ke, antara perkara yang kita rasa seronok bila dia beritahu kat kita, selain dia mengajak kita pada Allah, dia menjadikan kita dekat dengan Allah, dia beritahu benda-benda yang berkait dengan karakter manusia. Begini. Sebenarnya ilmu itu memang anugerah Allah kepada seseorang yang dia suka, tapi sudah dibukukan menjadi satu ilmu yang mengaitkan satu perkara dengan satu perkara. Okey tuan-tuan, itu perkara yang kedua berkait dengan rahsia. Perkara yang ketiga ialah nur. Nur ini tuan-tuan, kita sudah laluinya beberapa kali di hikmah yang terdahulu. Antaranya hikmah terdahulu menyebut mengenai bezanya cahaya dalam bahasa Arab tadi. Dalam bahasa Arab ataupun dalam Al-Quran, Allah sebut cahaya tadi, yang kita terjemah cahaya itu, Allah guna dua perkataan, satu nurun, satu diaun. Satu nur, satu dia. Jadi dia itu kita terjemah cahaya, nur pun kita terjemah cahaya. Jadi oleh kerana dua perkataan diterjemah dalam satu perkataan, maka perlu difahami apa makna nur, apa makna dia. Kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan akan dapati Allah mengatakan bahawa qamar, iaitu bulan, dan matahari kedua-duanya bercahaya, tetapi Allah menyifatkan matahari itu nurun, manakala menyifatkan bulan pula diaun. Jadi bagi kita yang tak belajar sains sebelum ini, kenapa Allah sebut matahari nur, Allah sebut bulan itu diaun? Maka kita pun belajar sains. Bila kita belajar sains, sains beritahu dekat kita matahari mencahayakan dirinya dengan dirinya sendiri, manakala bulan pula bercahaya dari pantulan cahaya matahari. Oh begitu, baru kita faham beza antara nur dengan diaun. Jadi Allah beritahu dekat kita lama dah bahawa aku buat matahari, diri dia sendiri bercahaya dan mencahayai orang, manakala ada satu benda yang menerima cahaya dari orang lain dan mencahayai orang lain ataupun benda lain. Jadi yang pertama disebut nur, yang kedua disebut diaun. Maka orang sufi mengambil kerangka itu dalam bicaranya mengenai Allah. Maka orang sufi kata, di antara manusia yang mencahayai dan Allah yang mencahayai, dia mengatakan bahawa kedua-duanya berfungsi, tapi fungsi sebenar adalah Allah. Apatah lagi Allah ada surah nak sebut dalam Quran, surah Nur. Allah sebut Allahu nurus samawati wal ard.
Jadi dia sendiri mengaku, dia tak sebut Allahu diya'us samawati wal ard, dia sebut dia adalah cahaya yang mencahayai langit dan bumi. Jadi orang sufi faham bahawa Allah itu zatnya adalah nur, dan nur yang ada pada Allah itu berfungsi mencahayai semua yang ada. Maka kita pun bertanya, kenapa digunakan nur? Tak boleh ke guna perkataan menyedari? Tak boleh ke guna perkataan merasai? Tak boleh ke guna perasaan perkataan menyedari, merasai, apa-apa perkataan lain lah yang menggantikan. Jadi para ulama yang menghurai hikam ini mengatakan, kata dia, pada diri kita ni ada panca indera. Dan panca indera saya pernah sebut dekat tuan-tuan, dia ada panca indera yang kita guna untuk menyerap sesuatu luar ke dalam, dan ada panca indera yang digunakan untuk mengungkap dari dalam keluar. Jadi kita ada 5 kan panca indera. Kita ada mata menggunakan tengok, kita ada tangan untuk sentuh, kita ada telinga untuk dengar, kita ada hidung untuk bau, dan kita ada mulut untuk rasa. Jadi Al-Ghazali dalam kitab dia mengenai jiwa manusia, beliau mengatakan kedudukan panca indera ini tidak sama berasaskan fungsi. Kata dia, kalau panca indera digunakan untuk menyerap dari luar, iaitu sesuatu berada di luar, dibawa ke dalam diri manusia, maka yang paling tinggi ataupun yang paling besar kesannya, yang paling kuat ialah mata, itu tengok, jika ianya dari luar ke dalam. Tapi kalau ianya dari dalam keluar, panca indera yang paling efisiennya ialah lidah. Kita boleh je tunjuk kat orang kita tak suka orang dengan tak guna lidah, kita guna tangan, tapi dia tak kuat sangat berbanding kita guna mulut, betul tak? Dia lebih efisien guna lidah. Maka sebab itu dekat parlimen orang guna lidah, orang tak guna yang lain sebab dia sedap. Tapi untuk mengungkap dari dalam keluar. Tapi kalau dari luar nak bawa ke dalam, yang paling kuat menyerap ialah mata. Sebab tu iklan dia guna billboard, macam kan, tunjuk gambar-gambar, kita pun serap. Jadi oleh kerana mata yang paling kuat berfungsi untuk menyerap sesuatu, maka mata memerlukan nur, cahaya tadi. Cuba tuan-tuan bayangkan billboard itu blackout, mana ada apa kan. Jadi dia kena ada cahaya. Jadi bermaksud cahaya itu adalah satu perkara yang begitu tertarik, begitu mudah untuk ditarik, dicerap oleh mata tadi. Sebenarnya cahaya itu bukan cahaya yang dimaksudkan. Yang nak dimaksudkan di sana ialah tengok, yang nak dimaksudkan di sana juga sedar, yang nak dimaksudkan juga di sana tahu. Semua benda tu merangkumi di dalam fungsi cahaya, tapi perkataan yang dipilih ialah cahaya kerana cahaya yang lebih begitu. Okey tuan-tuan, bila puan-puan dah faham begitu, maka digunalah nur tadi, dan Allah pun guna nama dia nur. Maka dalam hikmah yang kita belajar sebelum pada ni, Tuan Syekh ada mengungkap begini, kata dia, cahaya yang datang dari kesan-kesan perbuatan Allah, cahaya yang datang daripada kesan-kesan perbuatan Allah sering memberi sesuatu yang zahir. Cahaya yang datang dari sifat-sifat Allah berfungsi menghidupkan yang batin. Jadi bermaksud Tuan Syekh cuba menyatakan pada kita bahawa cahaya yang kita panggil cahaya tu ada dua. Satu cahaya yang memang datang daripada dirinya sendiri, satu cahaya yang datang dari orang lain yang kita sebut dia, bintang tu. Contohnya, ya kan, kita duduk sesama kita akan rasa takut dengan orang yang lebih berkuasa. Kita akan rasa takut dengan orang yang lebih berkuasa. Kenapa kita rasa takut? Kerana kita dapat merasainya. Kita rasa dia buang kita dapat rasa dia tak bagi kita naik pangkat, kita
Kita rasa benda tu. Jadi rasa itu sebahagian daripada makna cahaya tadilah. Tapi perlu kita ingat, orang tu boleh bertindak begitu bukan kerana diri dia di situ, kerana Allah beri dia jawatan itu. Jadi bila Allah beri dia jawatan itu, dia seperti bulan, iaitu mendapat kuasa dari orang lain, dan dengan kuasa yang dia ada itu, dia dapat memahamkan kepada kita bahawa aku berkuasa, maka dia penggunalah. Jadi baguslah orang tadi, dia berkuasa dan dia guna kuasa. Tapi sayang, orang Melayu dia kuasa, dia tak guna kuasa. Kan, dia kuasa tapi dia tak guna kuasa. Misalnya dia ada kuasa untuk rampas tanah durian, orang guna 40 tahun. Kita pun heran, ada pegawai hutan, tapi hutan tu dia duduk mana, dia tak nampak ke? Kau buta belakang pegawai hutan di Pahang, kita pun tak tahu kan. Jadi apa awak ada kuasa, tapi dengan orang Melayu dia roboh 15 rumah tu kan. Dia tunjuk kuasa, gitulah lebih kurang. Masuk ke lainnya pula tuan-tuan. Jadi nak sebutnya, kata Tuan Syekh, bila kita duduk dengan manusia ataupun makhluk, kita akan dapat rasai cinta seseorang pada kita, kita akan dapat rasai kuasa orang pada kita, kita akan dapat rasai peranan duit terhadap hidup kita. Maka kata Tuan Syekh, itu semua cahaya lah, tapi cahaya itu cahaya palsu, dia seperti cahaya bulan. Tapi cahaya yang sebenar ialah daripada Allah, yang datang dari sifatnya, iaitu apabila dia mengetuk hati kita dengan rasa rindu kita pada dia, maka kita akan rindu selama-lamanya. Jadi itu lebih kurang apa yang dimaksudkan dengan cahaya. Masih panjang, ada hikmah ke depan nanti bercakap lagi pasal cahaya. Memandangkan tuan-tuan jeling dekat saya, maksudnya dah pukul 7.40 lebih dah. Kita berhenti dulu, insya-Allah kita sambung kuliah yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.